Assalamualaikum. Ada seorang ni kongsi cerita ketika dia balik kampung. Pengalaman ni dia kata pengalaman yang paling real sekali yang dia pernah nampak. Kampung dia ni kampung belah ayah dia. Dan kampung ayah dia ni dekat Gerik Perak. Kawasan Gerik ni kita faham lah, kawasannya memang hutan memang tebal lah. Banyak gajah, macam-macam binatang lah ada. Dan boleh tahan juga seram kawasan Gerik ni. Dan kawasan Gerik ni pula banyak orang-orang lama. Jadi bila orang-orang lama ni kebanyakannya ada bela. Dia ada saka, ada pendamping dia tu. Salah seorangnya tok aku lah. Kata yang hantar cerita ni lah. Kalau tak silap aku, tok aku ni dia ada pendamping kelibat macam susuk nenek-nenek. Itu yang aku nampak masa kecil dulu. Tapi masa aku nampak masa kecil dulu tak berapa jelas. Yang aku nampak waktu dia nazak ni memang jelas gilanya. Ada satu masa hari tu, masa tu tok aku ni tengah nazak. Jadi saudara mara kami banyaklah yang balik rumah tok aku ni. So bila dah balik rumah tok aku ni, memang bermalam dah 2-3 hari kan. Sebab tok aku dah nazak macam tu. Boleh dikatakan last kali kena buka zim lah tok aku ni. Jadi bila dah balik ramai dekat rumah tok aku ni, macam aku dengan saudara mara lelaki aku, kiranya yang sebaya lah, dalam umur 20-an macam tu, kami ni ambil senetim untuk tidur dekat ruang tamu. Kiranya kalau kami tidur kat ruang tamu, kami boleh nampak bilik tu. So kononnya kami ni hero lah time tu. Kami pun tidur lah dekat ruang tamu dalam 3-4 orang. Saudara mara lelaki, semuanya lebih kurang sebaya je, umur dalam 20-an. Kami pun tidur lah. Kononnya kalau tidur di ruang tamu ni, apa-apa yang jadi dekat tu, kami boleh bagi bantuan awal lah. Kononnya lah hero kata kan. Yang mana saudara mara perempuan ni semua tidur dalam bilik lah. Nak jadikan cerita yang aku ingat, waktu tu kami tidur tu pukul 2 pagi. Aku terjaga. Sebab apa aku terjaga? Saudara aku ni, dia tidur, dia himpit aku, dia lesak, dia himpit aku sampai ke tepi dinding. Bila tepi dinding, mana? Jadi tak selesa lah aku nak tidur kan. Jadi macam susah. So aku pun terbangun lah. Aku tengok, hui, demo lesak lah seorang sana seorang sini kan. Lelas aku kat tepi dinding. Aku pun bangun kan, aku nak pergi ke tandai, nak buang hajat lah. Kemudian aku pun tengok ke bilik tok aku. Aku nampak tok aku sedang baring. Tok aku sedang baring tapi dia tak tidur aku rasa. Sebabnya aku nampak tangan dia kejap macam ni, kejap dia bunyi macam-macam lah. Dia tak tidur, dia macam ada benda tak lepas. Ataupun dia macam bercakap dengan seseorang. Aku pun terus pergi ke bilik air. Aku buang hajat aku semua. Lepas buang hajat, aku singgah dekat peti air, minum air. Lepas aku singgah kat peti air, aku terus balik ke ruang tamu balik, nak tidur. Kali ni aku ambil bantal aku letak dekat betul-betul depan pintu bilik tok aku ni. Bilik tok aku ni, pintu dia terbuka sikit. Kiranya cahaya daripada dapur boleh masuk. Cahaya lampu daripada dapur boleh masuk. Boleh nampak ke dalam lah, kira ada ruang sikit. Aku ambil kat depan pintu tu, tapi tak ada depan pintu sangat. Jarak sikit lah situ. Sebab situ je yang selesa sikit. Aku pun baring kat situ. Bila aku letak kepala, masa ni lah, bila aku letak kepala, aku pusingkan kepala aku ke arah pintu bilik tok aku. Waktu ni, seluruh tubuh aku kena kunci. Tak boleh bergerak dah. Memang tak boleh gerak pun, suara pun jadi tenggelam. Dan masa ni lah, keluar satu susuk orang tua, nenek tua yang bongkok 3. Betul-betul bongkok sambil bertongkatkan satu tongkat, kepala macam kepala ular. Dia jalan langkah kecil, jalan slow. Dan aku boleh katakan ini yang aku nampak paling jelas sekali. Muka dia macam kulit kayu, mengerutu macam kulit kayu balak. Mata dia besar dan mata hitam dia pun besar. Mata dia boleh katakan terbeliak macam nak terkeluar. Rambut dia ni macam akar kayu tapi berlumut-lumut. Memang nampak. Dan dia pegang tongkat kan. Tongkat tu pun macam kulit kayu tapi kepala dia macam kepala ular. Yang aku nampak jelas. Tangan dia semua ni macam kulit kayu. Yang aku ingat hidung dia panjang sikit. Dan bila dia senyum boleh nampak memang seram. Memang aku rasa seram tu. Memang muka dia hodoh lah. Yang sehodoh yang aku pernah nampak. Yang buatkan aku lagi seramnya, bila dia langkah slow, dia berhenti, dia pusing ke arah aku. Bila dia pusing ke arah aku waktu tu, dengan langkah kecilnya, dia berjalan laju. Dia dalam keadaan laju tuju ke arah aku. Suara tak boleh keluar. Aku tak boleh bergerak. Yang aku mampu buat, jerit selagi mau baca pun yang betul. Dia laju, sambil tu dia terus langgar aku. Semasa dia langgar aku je lah aku terbangun. Terjaga, mampu-mampu aku menggelupur. Tak menggelupur.
siapa-siapa pun situasi ni mesti mengelupa. Bila mengelupa baru aku perasan, baru aku rasa tersedar. Aku tengok saudara aku banyak keliling aku yang tengah kejutkan aku. Yang lap kain pun ada. Dia kata aku ni macam kena rasuk dan sambil tidur. Itu satu pengalaman yang aku tak boleh lupakan lah. Aku cuba cerita dekat saudara mara lelaki aku yang lain kan. Ada seorang dua ni dia tak berapa percaya. Dia kata aku mengigau lah. Dia kata kan, takkanlah boleh nampak macam tu semua. Ini semua mimpi ngarut-marut kan. Aku yang menghadap mimpi tu, pengalaman tu, aku jadi marah sebab dia mau cakap macam tu kan. Aku cabar ni, kalau kau handai sangat, kau merasa kau hero sangat, kau tidur lah dekat tempat aku tidur ni. Kau pandang, masa kau tidur kau pandang cahaya yang ruang bilik yang aku cakap ni. Boleh? Dia kata boleh, malam ni kita buat, boleh. Tak ada masalah kan. Aku memang bengang. Jadi malam keduanya tu, malam ketiganya tu kan. Time tu aku ni memang dah teruk lah kat dalam keadaan azab dah ni. Malam tu lah saudara aku lelaki ni, dia kononnya dia nak tidur kat situ, tunjuk hero. Tak payah aku sebut nama lah kat sini. Bila dia ambil tempat tu dalam pukul 1 pagi, pukul 2 pagi ni aku bangun. Aku tak tidur sebenarnya. Aku memang tunggu dia. Memang aku nampak pukul 2 pagi tu memang dia tengah menggelupur. Dalam keadaan macam mana aku tidur masa itu. Dia cuba tidur dalam keadaan yang aku tidur itu. Memang dia tengah menggelupur. Dan ada lagi seorang dua saudara mara aku pun bangun. Demon ni nampak macam gabra, tapi bagi aku gelak tengok tu. Sebab apa, aku rasa puas hati. Apa yang dia alami ni mesti apa yang aku alami. Kemudian kami pun kejut dah dia bangun. Mau menangis. Time ni dia menangis. Dia kata aku nampak jelek betul. Dia kata aku nampak jelek betul. Muka dia rodoh. Dia kata muka dia rodoh. Takut. Demam. Aku ada juga rupa nak demam, tak demam. Tapi aku tak demam. Saudara aku ni demam yang cakap besar ni. Baru dia tahu. Bila aku tanya ayah aku, menurut ayah aku, memang belah dia ada saka keturunan. Iaitu saka nenek kebayan. Manfaat dia tak tahulah untuk apa lah. Untuk bela ke kecantikan ke apa, Allah malam. Tapi memang ada saka nenek kebayan. Dan benda tu masa tok aku nak meninggal, tak ada siapa yang nak terima. Tak ada siapa yang sanggup terima kan. Sehingga kan mereka semua keputusan untuk buka zin, lepaskan ikut zin. Barulah semuanya selesai.